Hey yo, the person who sent you this wants you to know. Kerajaan gagal. PAS penunggang. It's Mayadin, not Muhyiddin. SOP, no follow. Parliament, no open. Buka lah bodoh. Rentan negeri untuk tujuan bahaya tak dibenarkan. Sampai mufti cakap haram kalau kita melanggar syarat tu. Tak apalah, betul lah tu. Tapi untuk tujuan pelancongan dibenarkan. Ada beza ke? Cuba korang komen. Mungkin aku yang tak faham ke. Tak apalah, aku tak ada apa nak cakap. Cuma aku boleh cakap kepala buta. Kat video ni aku nak cerita sikit lah sebab aku penat lah. Satu hari ni aku scroll aku punya TikTok kan, daripada pagi sampai dah ke malam, sampai ke tengah malam, tengah pagi. Kau boleh tengok dekat screen kan, aku sekarang tengah shoot video ni pukul 3.50 kat Kompat. Sebab aku scroll TikTok satu hari kot. Aku scroll TikTok and FYP aku tu kebanyakannya keluar semua pasal kerajaan. So apa yang terjadi sebenarnya kat Malaysia ni kan? Apa yang terjadi kat Malaysia sampai ke rakyat ni benci dengan kerajaan Malaysia sendiri. Benci apa yang kerajaan ni buat. Apa diorang cakap kerajaan gagal lah, kerajaan tak bagi balik kampung, benda semua dah 2 tahun, setahun still benda sama berlaku kan. Buat benda yang sama tapi mengharapkan result yang berbeza. Kalau macam sekarang ni pun aku bukannya nak buat pasal aku benci kerajaan ke tak. Semuanya aku nak buat reaction and nak tunjuk kat you guys keluhan hati rakyat, bangsa kita, bangsa Melayu. So jom kita tengok dia punya video yang pertama. Kita tengok video yang pertama. Yes. Sekejap tak dengar. Nak duit rakyat dia saman. Kerajaan layu, bodoh punya kerajaan. Semua orang bising bang, semua orang tak puas hati. Melingkup. Ni luahan abang kita ni. Songkok saya banyak ni, siapa nak beli bang? Ini pun dah hantar separuh kat rumah bang. Aduh. Ini pun dah hantar balik bang. Muda-muda berniaga kena juga bang. Tengok bang. Ini bukan kerajaan bagi bang. Ini kena keluar modal bang. Betul bergolak bergadai Oh niaga. 10 hari berniaga ambil risiko. Kena main. Kena main. Pihak majlis majlis pembenaran betul-betul lah. Korang ini anjuran korang tau. Apa tanggungjawab korang? Ni bukan kita main rembo-rembo juga hati bukan kau nak. Alah boleh lah cerita. Ini anjuran kau. Abang bayang kalau abang anjur satu program, lepas tu abang halau, abang dah minta duit semua, lepas tu abang halau macam tu. Adil ke? Sedih babe, sedih. Kisah brother ni kan, dia berniaga macam kita tahu baru-baru ni kerajaan dia buat satu anjuran untuk peniaga-peniaga yang nak berniaga. So diorang ni diberikan tempat dan kalau nak dapatkan tempat tu diorang kena sewa, kena bayar tapak tu kan. And diorang boleh kiranya legal lah kan, halal untuk berniaga kat situ. But tuk dengar PKP and tak boleh buka bazar Ramadan, bazar raya tak boleh. So benda tu dia just tau guys. Sebab benda ni bukan kerajaan yang bagi kita duit untuk kita berniaga benda tu. Dia kerajaan bukan bagi kita produk untuk kita jual balik. Budak-budak ni kan, abang-abang pada-pada semua ni, dia keluarkan modal dia balik kan. Keluarkan modal dia ni sebab dia tahu nak raya. So bila dah nak raya tu, target kita tu mesti besar. Sebab raya kan, raya. So dia mengeluarkan modal dia dengan harapan tuk-tuk bandaraya, majlis kutip barang diorang, rampas, minta duit balik. Ni apa benda ni? Permainan apa yang kita tengah main sekarang ni? Aku pun pening juga. Aku pun tak tahulah kat mana humanity dunia sekarang ni. Humanity Malaysia sekarang ni kan. Tak ada hati buruk ke? Masing-masing hidup dekat dalam dunia ni kan. Kita kena faham yang mana
kerja kerja kita ni berbeza tau guys. Ada kerja berniaga, nak sara anak bini. Ada kerja kerajaan, ada kerja swasta, ada orang bisnes. So berbeza-beza. Kita kena faham lah, kita tak boleh letak kita punya diri ni dekat semua orang sama tempat ke, tak boleh. Kan? Tempat orang tu berbeza-beza. Ada orang pendapatan dia sebulan ni cukup untuk untuk tanggung 2 bulan 3 bulan. Ada orang pendapatan dia sebulan ni tak cukup langsung. So kita kena fikirlah. Kerajaan lah yang kena fikir kan. So kita tengok lagi video dia yang aku dah dapat tangkap kan. So mana lagi ni siapa? Rentas negeri untuk tujuan bahaya tak dibenarkan. Sampai mufti cakap haram kalau kita melanggar syarat tu. Tak apalah, betul lah tu. Tapi untuk tujuan pelancongan dibenarkan. Ada beza ke? Cuba korang komen. Mungkin aku yang tak faham ke? Tak apalah, aku tak ada apa nak cakap. Cuma aku boleh cakap kepala butuh. Okay, betul juga apa yang Badrun cakap kan. Pasal rentas negeri ni tak boleh tau. Cakap pasal rentas negeri dia. Rentas negeri untuk tujuan bahaya. Pasal rentas negeri tak boleh. Untuk tujuan berhari-raya tak boleh. Untuk berjumpa keluarga tak boleh. Ziarah kubur tak boleh. Tapi tujuan pelancongan boleh. Ada beza ke kat situ? Macam ni lah kita nak cakap perbezaan kan. Pasal halal haram lah kan. Okay, kita ambil istilah tentang cukai. Cukai bermaksud kita menguntungkan kerajaan. Yes. Yang mana kita tahu kat dalam Islam kan, arak haram, kelab haram, judi haram. Tetapi ketiga-tiga benda ni halal pada kerajaan. Sebab apa? Ada cukai. Macam tu juga dalam situasi sekarang ni, nak jumpa keluarga tak boleh, haram. Pergi ziarah kubur tak boleh, haram, Covid. Pelancongan boleh, sebab menguntungkan kerajaan. Yang mana pergi melancong tu adalah orang yang kebal lah, orang yang anti COVID-19. Who knows? Tak tahulah pada pandangan kerajaan ni apa yang membezakan diorang tentang kalau betul kan COVID-19 ni adalah satu benda yang berbahaya kan, yang senang nak spread. But kita kena betul-betul jaga lah. Ini tak boleh lah yang ini kita asingkan, yang ni kita bezakan. Kalau dah kata benda berbahaya, nampaklah real sikit benda tu berbahaya tak? Takkan nak bagi real sikit-sikit je. Okay, dia sambung lagi. Ini lah. Siapa yang sudah dapat 2 suntikan, mereka boleh pergi rentas negeri, rentas daerah tu atau bahagian tu sudah biasa. Rentas negeri boleh pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia boleh pergi ke mana-mana dengan tidak dihalang oleh pihak berkuasa. Polis dan sebagainya. So, this is not an incentive. It is something of an Oh, baik. Abah cakap dia yang mana ambil dos ni kan, 1 dos, 2 dos, dia boleh rentas daerah, dia boleh rentas negeri. But what happen now? Sekarang ni semua yang ambil dos ke, tak ambil dos ke, sama. Tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah. So, tak tahulah ini permainan apa. Kita macam ibaratkan kita kena tipu, tahu tak? Kita kena tipu kan, kena tipu hidup. Okay, kita sambung. Sebab aku bukan apa, aku just kesian tau. Yelah, aku tak ambil vaksin sebab aku sihat kan. Aku memang bukan aku anti vaksin, tapi aku sihat. Aku dengar kalau ambil vaksin tu ada sakit dari tu ini, aku tak nak. Dah sihat kekal dah sihat kan. Takkan nak mudahkan badan pula kan. Okay, kita sambung. Apa Brady ni cakap? Ingat ke tak boleh jumpa mak bapak je, tak boleh balik kampung. Last kali kau 10 km nak pergi mana? Nak melawat rumah, nak beraya rumah saudara mara pun tak boleh. Lebih pada 10 km. Macam tu. Kau buat. Awal-awal kau tak nak pula buat PKP masa sebelum puasa, awal-awal puasa. Kau buatlah. Asal kau nak buat time raya? At least kalau tak boleh balik kampung, kita boleh pusing-pusing sini, boleh melawat saudara mara. Kau tak ada otak ke? Kau kerajaan tak ada otak ke? Kau jangan harap lah orang nak pergi mengundi. Kau jangan harap lah orang nak pangkang kau. Perangai kau macam ni. Kau nanya kat rakyat. Tak guna punya kerajaan. Tentang kawal virus ataupun kawal manusia. Oh, sorry, aku silap. So, macam aku tak nampak lah benda ni. Kita, virus tu kita berjaya kawal. Apa yang aku nampak, kita berjaya kawal manusia je. Tak berjaya pun kawal virus tu. So, okay, kita pergi ke next video. Aku kena mute
mute kan dia punya muzik. Nanti kan aku takut kena copyright. Jahanam aku kena copyright. Kebanyakan orang Indonesia butuhkan keamanan, tetapi kami di Malaysia menterinya semua kepala burung. Okey. Ini luahan hati rakyat Aku tak buat apa-apa, aku tak cakap apa-apa pun. So, kalau Kak Jan nampak video ni, kena hadam je lah kan. So, next. Assalamualaikum. Tolong. Ni dia cakap langgar PKP terus penjara khas Hamzah Zainuddin. Ni. Dia tak pakai mask ni. Apalan? Menteri. Okey, kat sini kita boleh nampak itu menteri apa? Aku pun tak tahu Hamzah tu menteri apa. Sorry aku tak ikut-ikut sangat politik ni kan. Hal-hal politik ni aku tak ikut sangat. Aku banyak ikut hal-hal hiburan. Aku tak kenal sangat. Siapa Kalau you guys kenal. Assalamualaikum. Dia ni siapa? Menteri Menteri besar sorry kalau aku silap. Tapi apa yang dia tahu kalau rakyat biasa ni tak pakai mask, tak ada cakap-cakap. Terus automatik kena saman. Memang tak pernah dia cakap. Aku pernah keluar dengan awek aku. Aku terus terang lah awek aku. Okey, kita keluar pergi makan dengan KFC. Time tu dia tak scan masa jentera. Aku scan tapi dia tak scan. Dia macam buat ambil sembelewa lah time tu. Sebab dia macam mungkin tak ketat ikut kawalan kan. Tapi bila kita tengah makan dekat KFC tu kan, ada orang datang, polis datang ramai-ramai tau. Cek. Aku lepas, awak aku tak lepas. And dia kena samat. Dia tak cakap banyak pun. Kesalahan sekali, pertama kali ke dua kali, tak dia cakap. Awak scan tak? Oh, saya tak scan lah tadi. Terus, 1,000 automatic. So macam, takkanlah membezakan kan. Corona kan, virus COVID-19 kan, dia bezakan. Okay, golongan kerajaan ni, tak boleh. Dia tak nak kena. Dia takluk lah kalau kena kebal kan. Kalau rakyat biasa ni, dia pergi, masuk. Mana ada? Manusia, kalau betul COVID-19 ni ada wujud, kan? Bermakna semua manusia tu boleh kena, boleh spread, boleh terjangkit. So, apa yang membezakan? Aku pun tak faham lah. Oh, next. Assalamualaikum. Wow, dengan cerita dah tak boleh pula konten daerah. Time konten daerah gitu, dan boleh accept lagi, dan boleh timur lagi. Tapi bila tak boleh konten daerah, dan hati dan panik. Ya, Pak Menteri semua dongan ni. Kenapa time raya Cina, time raya India tak ada pula isu-isu ni? Boleh pula tu satu rumah 20 orang semua. Tapi bila bangsa Melayu saja nak raya, mesti ada isu. Dah lama dan perhatian ni benda-benda macam ni. Dan pun tak tahu apa yang cuba kau mainkan, game apa yang cuba kau gunakan ni. Dan tak tahu. Tapi satu dah nak sihat kat kau Pak Menteri. Jangan berani dengan bangsa sendiri saja, tapi bacol dengan bangsa lain. Okay, macam yang aku cakap kan, brother punya case kan, macam aku cakap tadi kan, raya Cina boleh makan besar kan, yang belah orang, had kan, yang belah orang 20 orang. Itu pun aku rasa dah kira cukup tau, besar. Family, satu family, dua family, tiga family, 20 orang, 15 orang, cukup kot, lebih cukup. Okay, raya Indian pula dapat apa, pedati, orang panggil tu pedati kan. Aku pun tak pasti itu pedati ke apa kan, yang orang berarak-arak tu kan. Dia boleh berarak ramai-ramai, tak ikut SOP. So macam dapat rasa beraya. Tapi kenapa raya Melayu, raya Islam kan, nak merayakan selama sebulan kita berpuasa, tak boleh. Terus on the spot, automatic PKP. Next. Tak boleh. Ini ada muzik. Kita kena potong muzik dia Aku kena buat silent lah Kita tengok video dia dulu. Okay, rentas negeri daerah di seluruh negara dilarang mulai 10 Mei hingga 6 Jun ini. Okay. Lagi. Polis terbabit bantu pergerakan berhala Taipusam berbangsa India. Inilah yang aku cakap. Apa ni? Diorang angkat pedati kan. Bergerak. Boleh. MKN akhirnya faham apa erti makan besar. Saya ni boleh. Hari Taipusam boleh. Kenapa hari raya kemenangan orang Islam tak boleh? Inilah yang aku cakapkan. Kita ni hidup kat dalam Malaysia ni pelbagai kaum tau you guys. Kita kena bersikap adil. Kalau dah pelbagai kaum tu bersikap adil lah. Kalau hari ni boleh, hari ni boleh. Hari ni pun boleh. Janganlah cetuskan provokasi tau. Kata, okay, nak bagi orang ni nampak, ini tak boleh, ini boleh.
orang nampak benda ni macam layanan yang berbeza. So macam orang rasa tak adil kan? Orang rasa tak adil. Lagi apa lagi video dia? Makan bersama tahun baru sini dibenarkan tidak melebihi 15 orang. 15 orang tu dah kira mencukupi lah kan. Mencukupi sangat-sangat. Kalau aku dalam satu rumah aku ni, family aku 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang. Cukup lah dalam 2 keluarga kan, 3 keluarga. Itu pun dah rasa beraya dah. Rasa beraya lah. Bukan beraya seorang-seorang dekat rumah, PKP. Ini raya apa ni? Apa lagi ni, benda ni. Aktiviti merentas negeri untuk Hari Raya Aidilfitri ditangguhkan. So guys, tak payah beli baju raya banyak-banyak. So kita akan beraya di rumah lah. Dapat rasa feel raya kat rumah tu makin dekat dah. Tapi kena sama-sama lah. Jangan VIP boleh lepas, orang lain tak boleh lepas. Oi, automatik kena ludah ludah nak apa-apa kan. So, apa ni yang saya cakap? Itu memang jelas, sebab memang jelas ternampak itu bukan perkara yang boleh kita sembunyikan lagi. Mereka yang kenal pimpinan tertinggi atau di kalangan pimpinan tertinggi, mereka daripada golongan artis yang kaya raya, mampu bina pengaruhnya dan guna pengaruhnya untuk dapat pengecualian ini. Lain cara mereka dilayan jika nak dibandingkan dengan contoh banyak anak-anak muda yang saya jumpa di Singapura yang telah pun terperangkap sana lebih setahun setengah, tidak dapat berjumpa dengan keluarga. Ada yang ada anak, tak boleh jumpa anak, tak boleh jumpa isteri. Atau mereka yang di Malaysia juga tetapi hanya sepadan negeri telah pun terputus sekian lama, tak boleh jumpa isteri dan anak, tapi tidak diberikan pengecualian. Tetapi mereka yang daripada kluster kayangan diberikan pengecualian yang agak jelas. This must stop. This must stop. Okay, Syed Saddiq sendiri cakap benda ni dampak secara terang-terangan. Okay, memang kita tahu baru-baru ni ada satu golongan kayangan tu, dia pergi dekat Langkawi, dia pergi dekat Nilai untuk beli karpet kan, yang mana rakyat biasa ni tak boleh nak datang negeri. So this must stop. Kita kena berhentikan benda ni. Kita nak rakyat sayang kita, kita kena sayang rakyat jugalah kan. So next ni benda ni. Okey geng, kau boleh nampak permohonan cuti rehat untuk melawat keluarga di Auckland, New Zealand geng, New Zealand. Timbalan Menteri hantar. Sesi pula ni Timbalan Menteri hantar pada Menteri. Lah hanat betul lah cakap kau. Mana pula gambar aku ni okey. Kau nak tahu berapa ramai lagi rakyat Malaysia yang ada kat Singapura tu tak boleh nak balik. Tahu tak dengan kos ni apa semua. Lepas tu berapa ramai lagi rakyat Malaysia ni yang tak boleh nak rentas negeri, nak balik kampung kat Kelantan, Perak, Pahang, Bagai, semua Terengganu tu apa semua, kau tahu tak? Oh, tapi tiba-tiba kau nak gunakan kabel kau sebagai hilang pula gambar ni. Timbalan Menteri nak gunakan kabel kau sebagai timbalan Menteri. Oh, nak terbang ke New Zealand Bagai semua. Inilah dia tuan-tuan puan. Saya bukan nak ajar korang supaya menteri kerajaan, tidak. Tetapi anda nilaikanlah bagaimana kita ni dilayan macam ni sekali. Ini tidak adil. Kalau nak buat sekali. Menteri tu bukan rakyat Malaysia ke apa? Oh, nak dilayan tinggi-tinggi pula Bagai semua. Timbalan menteri ke sama je. Rakyat juga. Itulah aku cakap kan, benda ni tak patut tau buat dekat Malaysia ni. Okay, kalau macam sebelum ni kita nampak benda ni tapi benda ni benda yang rakyat tak ambil tahu sangat pun sebenarnya. Sebab benda ni benda yang biasalah kan. Dulu kan tak ada COVID-19, semua boleh bebas keluar kan. Rasalah kebebasan sikit. Tapi bila kerajaan buat PKP, tak boleh keluar ini kan, dah ketat. Tak boleh buat apa-apa kan, duduk rumah kan. So orang lain pula, golongan kayangan pula boleh nak pergi mata-mata. Benda ni yang buat rakyat rasa bengang tau you guys. So next video. Mudik nggak mudik, corona masih tetap aja ada. Lebaran tahun depan belum tentu orang tuamu ada. Paham maksudnya? Okay, ni pesanan daripada apa nama dia? Shiro apa benda? Ajak Shiro. Bukan ajak. Syarul Shiro. Ini tentang yang macam video pertama tadi, tentang peniaga kan you guys. Orang berniaga sebab kerajaan anjurkan satu kempen untuk berniaga. Siapa yang nak berniaga, bila dah berniaga dah bagi modal, tak boleh berniaga. Bazaria Ramadan, Bazaria Raya tak boleh berniaga, bagi menyusahkan lagi rakyat kan. So ini video daripada Syarul Shiro lah.
mereka berniaga. Tapi apa yang lebih menyedihkan adalah mereka telah mengeluarkan modal sehingga ratusan ribu ringgit. Sampai ke hari ini ramai yang belum balik modal lagi. Ramai peniaga-peniaga terutama di bazar Ramadan, mereka berniaga mengharapkan keuntungan supaya keuntungan tersebut dapat membantu menyara keluarga mereka sempena hari raya yang akan tiba. Jadi saya mohon kepada sahabat-sahabat dan kepada sesiapa yang menonton video ini, diharap dapatlah keluar dan membantu perniagaan mereka dengan membeli apa saja jualan yang mereka usahakan. Semoga dengan bantuan anda semua hari ini dapat meringankan segala masalah yang ditanggung oleh peniaga-peniaga terutama di daerah Keluang.